telah meneruskan pendidikan di Pusat Pendidikan Al-Amin, seterusnya menyambung pengajian di UIA dalam bidang undang-undang, dan sekarang beliau bekerjaya sebagai pengurus kanan undang-undang di Zilan Berhad, dan sebelum itu beliau pernah berkhidmat sebagai peguam di Azmi and Associates, penasihat undang-undang di Faber Group Berhad. Beliau sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Dengan segala hormatnya, saya menjemput dan mempersilakan moderator untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan. Lelaki pelindung wanita antara idealisme dan realiti. Okey, sebelum tu kita perkenalkan dulu 2 orang panel yang akan mengupas tajuk kita pada hari ini. Di sebelah kiri ni, hujung sekali, Dr. Alizi Alias. Beliau seorang penolong profesor di Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pendidikan, beliau mendapat pendidikan awal di UIA juga dalam bidang fiqh dan usul fiqh, kemudian dan psikologi, Masters Applied Psychology di UK, kemudian PhD dalam Industrial dan Organizational Psychology, Psikologi Industri dan Organisasi di UKM. Beliau juga timbalan pengarah di Pusat Islamisasi Sentris UIA, dan di dalam Pertubuhan Ikram Malaysia, beliau merupakan mantan pengurusi jawatan kuasa tarbiyah Pertubuhan Ikram Malaysia daerah Gombak. Okey, sudah berkahwin dan mempunyai 5 orang cahaya mata. Okay. Di sebelah kiri rapat dengan saya ni, Puan Yusnani Abdul Hamid. Beliau merupakan ahli Lembaga Pengurusan Pusat Bimbingan Remaja Puteri Raudatus Sakinah. Mendapat pendidikan kejuruteraan elektrikal di Syracuse University dan sebelum tu di Ohio University. Okey, di dalam Pertubuhan Ikram Malaysia, beliau ialah Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia daerah Gombak, dan beliau juga merupakan Master Trainer di Raudatus Sakinah Master Training and Consultancy. Beliau juga merupakan penasihat kepada Rumah Puteri Arafiah di bawah kelolaan Pekewanis, Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor. Hebat-hebat panel kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, kita terus ya. Okey, so sebentar tadi kita dah dengar kupasan yang detail daripada Prof kita pasal lelaki pelindung wanita dari sudut peradabannya, dari sudut realitinya juga. So kali ni kita kupas lagi, lebih dalam lagi apa yang berlaku di Malaysia dan di Gombak, kalau boleh ada contoh-contoh di Gombak. Okey, so dalam surah An-Nisa tadi, daripada pembukaan majlis, daripada bacaan ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 34 tadi, dikisahkan ar-rijal qawamun 'alan nisa. So ada 3 perkataan dekat situ, ar-rijal, qawamun dengan nisa. So apa beza ketiga-tiga ni? Apa maksud ketiga-tiga perkataan ni? Dan kenapa rijal yang kena jadi qawam kepada nisa? Kita minta Dr. Alizi kupas. Jazakillah khairan kepada penerusi majlis nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan dan dengannya kita saling belajar mempelajari di antara sesama lain, lengkap melengkapi untuk membina keturunan yang soleh dan juga muslih sehingga hari kiamat. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan model pelindung wanita yang unggul. Selawat dan salam kepada ahli keluarga baginda yang merasai perlindungan baginda yang ideal, yang cemerlang. Selawat dan salam kepada sahabat-sahabat yang telah mencontohi baginda dalam perlindungan mereka terhadap wanita. Selawat dan salam kepada ulama-ulama salafus saleh, mujahid-mujahid, mujadid-mujadid yang telah melaksanakan peranan mereka dengan cemerlang dalam melindungi wanita sebagai qawamun. Kita harap kita juga layak menerima selawat dan salam ini jika kita mengikuti jalan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Seminar kita pada hari ini ialah tentang lelaki pelindung wanita. Biasanya orang terjemah kawamun tu pemimpin kan. Dia rasalah macho sikit kalau pemimpin ni. Padahal maksudnya sebab bila kita pemimpin kita akan bayangkan wah ini boleh jadi macam Hitler ke, jadi macam George Bush ke. Jadi begitulah cara aku memimpin isteri, memimpin keluarga misalnya. Padahal di sebalik maksud kawamun tu ada maksud perlindungan. Tadi soalan kata apa maksud tiga istilah yang berada dalam ayat Quran, ayat 34 ya, Nisa ayat 34. Yang pertama ialah ar-rijal. Ar-rijal ni kata jamak, kata kalau satu tu rajul, kalau rujulah tu kelelakian. Rujulah kelelakian. Kalau dalam bahasa Arab kita kata tarajjulu fulan, maksudnya seseorang itu, si fulan itu berjalan di atas kedua kakinya. Kalau yang belajar bahasa Arab atau ada anak belajar bahasa Arab, rijlun maksudnya kaki kan. Jadi tarajjulu fulan, iaitu ia berjalan di atas kedua kakinya, bergantung kepada dirinya sendiri dan bukan kepada binatang tunggangan seperti kuda. Bahasa Arab ni walaupun perkataan dia lain maksud, tapi bila kita analisis secara dalam, dia saling kait mengait. So seorang yang rujulah, seorang yang bersifat kelelakian, dia seorang yang bersifat independent, boleh berjalan di atas kaki sendiri, berdikari. Yang sepatutnya dia independent, yang di mana wanita boleh mengharapkan kepadanya. Ya, wanita boleh mengharapkan kepadanya. Contoh lain, contoh dalam ayat Quran ya, surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah, ayat ini tentang haji sebenarnya. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Rijalan, rijal juga maksudnya. Asal masuk perkataan rajul atau lelaki itu adalah berkaitan dengan kaki. Maknanya dia boleh berjalan kaki sendiri, dia orang semua bergantung kepada dia. Dan masuk irtijal, satu lagi perkataan irtijal, maknanya ialah membuat sesuatu tanpa pengalaman silam dan hanya bergantung kepada dirinya sendiri. So sepatutnya kita boleh mengharap kepada lelaki untuk memimpin, untuk melindung, untuk membimbing, bukan sahaja isteri tapi juga anak-anak dan juga orang di sekelilingnya. Itu sepatutnya peranan lelaki. Sebab itu tanggungjawab lelaki lebih besar, dia lebih kebarangkaian lebih tinggi untuk berdosa berbanding wanita. Berdasarkan penerangan ini, rijal ni lebih kepada ciri, bukan kepada jantina. Maksudnya kadang-kadang perempuan pun boleh bersifat kelelakian kan. Tetapi dalam Islam diwajibkan lelaki bersifat rijal. Rajul tu memang dah lelaki dah, tapi kena bersifat rijal. Diwajibkan lelaki itu bersifat rijal. Itu hukum dia. Sama ada kita sepatutnya dia tidak macam itu. Sepatutnya dia kena bersifat kelelakian. Kawam pula, ya, kawam atau kawamun disebut 3 kali dalam Al-Quran ya, iaitu surah An-Nisa 34 dan 135 dan surah Al-Maidah ayat 8. Yang pertama tadi tu yang disebut oleh ni lah, Puan Nazihah tadi, dan yang kedua dan ketiga yang pertama tadi biasanya orang terjemah sebagai pemimpin lah, ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Ayat kedua dan ketiga lebih kepada maksud komitmen, pembelaan dan ketegasan. Sekali lagi, ayat Quran tu saling kait mengait. Maksudnya, kalau nak kita memahami apa maksud ar-rijalu qawamun 'ala nisa, jangan imagine yang tadi itulah Hitler ke George Bush ke Perdana Menteri Sultan ke, kena kaitkan dengan ayat yang kedua tadi, ketiga, iaitu pemimpin yang tegas dan pemimpin yang komitmen dalam membela. Itu sebenarnya roh ataupun semangat maksud qawamun. Kalau maksudnya pemimpin, ada banyak alternatif lain kita nak guna. Rais boleh, qaid boleh, amir boleh, khalifah boleh, tapi Allah memilih qawamun sebagai perkataan untuk menunjukkan kepimpinan yang boleh melindungi. An-Nisa rasa semuanya tahu maksudnya wanita. Cuma saya nak kata bila kita zaman dulu bila sebut kawamun, orang faham maksudnya macam mana, orang faham maksudnya melindungi. Sebab dia ada contoh real di depan mata. Nabi Muhammad SAW, Khulafa' Rashidin, sahabat-sahabat yang besar, dia tahu. Walaupun kawamun tu pemimpin, dia tak imagine pun diktator, mendera isteri, tidak memberi nafkah, memaksa isteri taat pada suami. Dia tak imagine tu. Sebab dia tahu kawamun tu maksudnya apa. Kita tengok Nabi buat macam mana, kita tengok Khulafa' Rashidin buat macam mana. So tak ada masalah.
Tapi zaman sekarang orang salah faham masuk qawamun, dia memaksa ketaatan walaupun dia sendiri tidak bersifat melindungi terlebih dahulu kepada wanita. Kalau yang rajin boleh rujuklah kita tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Muhammad Abduh, Mustafa Az-Zarqa, memang ditafsirkan qawamun ini lebih sebagai pemimpin yang melindungi. Sebab itu seminar ni dipilih penterjemahannya lelaki pelindung wanita. Ada soalan tadi tentang bagaimana asas lelaki nak melindungi wanita macam mana. Ini pun forum ni dia punya kelebihan je boleh banyak cover banyak isu. Tapi kelemahan dia tak boleh bercakap banyak, sikit-sikit je. So saya senaraikan dulu, nanti mungkin pengurusi rasa nak mana yang nak lebih detail boleh tanyalah. So bagaimana lelaki boleh melindungi wanita dan juga keluarga? Yang pertama, pastikan prinsip keluarga Islam terlaksana dalam keluarga. Yang kedua, pastikan matlamat tarbiyah keluarga tercapai. Yang ketiga, pastikan komunikasi yang baik. Ini masalah biasa ya, kadang orang yang pakar komunikasi pun, psikologi pun kadang-kadang dia belajar teori tapi ada masa-masanya dia tersalah juga. So boleh juga nanti kalau nak tanya lebih lanjut sama ada di pihak pengerusi ataupun di pihak tuan-tuan perempuan boleh tanya ya tentang komunikasi ini. Yang keempat, memastikan keluarga mencapai kepuasan semaksimum mungkin. Yang kelima, memastikan keluarga terhindar daripada azab api neraka. Dan keenam, memastikan diri menjadi teladan yang baik. Kalau kita tengok 6-6 ni lebih kurang sama dengan ciri-ciri bos yang baik, betul tak? Pemimpin lah tu. Bos yang baik bukannya mendera kita, yang tak bagi gaji pada kita, yang membaksa kita buat sesuatu tanpa memotivasi kita. Suami pun macam tu jugalah. Dan sebagai pemimpin keluarga, okey. Cuma bila suami tak ada atau bapa tak ada, kalau anda baca dalam hukum fiqh, faraid ke ataupun wali perkahwinan, dia jatuh kepada orang yang seterusnya seperti atuk, datuk ya, bapa saudara, datuk dan ke atas kalau ada moyang lelaki, bapa saudara, abang, adik lelaki, anak saudara lelaki. Mereka inilah sepatutnya mengambil alih tugas sama ada suami atau bapa kepada wanita. Tapi malangnya tugas tu tak nampak hari ini. Kita kena, dan sebab itu nampak tak cantik. Dan sebab itu nampak yang barat tu cantik, yang Islam tu tak cantik. Sebab Islam dah ada sistem, kita tak ikut, jadi dia tak nampak cantik. Keluarga extended, keluarga kembangan tu dah jadi berantakan. Padahal dulu masyarakat timur terkenal dengan kekuatan keluarga extended family. Yang barat memang dah nucleus family lah, keluarga kecil ya, keluarga kecil. Sebenarnya kalau boleh nak cerita pasal lelaki lembut ni kan, sebab tadi kata apa masuk rojul, tapi kalau ada kaitan dengan soalan lain atau ada soalan nanti boleh tanyalah lelaki lembut ni, sebab ini adalah soalan popular pelajar saya setiap kali saya ajar tajuk biological psychology. Dia mesti nak tanya. Dan mesti dia tanya pasal LGBT lah dan sebagainya, tapi takut tukar off topic, tapi kalau rasa relevan boleh tanya kemudian lah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan ada sesi soal jawab nanti lepas pada ni ya. Okey, so kita dengar tadi tentang peranan rijal sebagai qawamun tu. So Puan Yusnani ataupun Ibu Yus kita biasa panggil Ibu Yus, dalam sejarah macam mana ditunjulkan qawamun tu sendiri, dan adakah dia naik peranan dia tu diperlihatkan, dan jatuhnya peranan tu adakah di Malaysia saja ke ataupun pada orang Islam saja ke ataupun ada juga pada negara-negara lain? Terima kasih Puan Nazihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika kita lihat ya dari sejarah sebab kita nak membandingkan dulu dengan sekarang, ya, tidak dinafikan ya, pernah di satu ketika di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ni dia punya pusat pemerintahan adalah di kota, siapa ingat? Kota Baghdad, ya, bukan di Mekah atau di Madinah, di kota Baghdad. Dan pada masa yang sama ada seorang wanita Muslim yang berada di Empire Byzantium. Ya, Empire Byzantium ni kalau kita tahu dulu adalah Rom, dan berada di Rom dan Turki sebenarnya. Dan di situ ada seorang wanita yang telah
dipermainkan oleh seorang lelaki Romawi, ya, dia memakai jilbab dan sehingga terlihat auratnya. Dan wanita ini, ya, ketika peristiwa itu berlaku, dia kata, di mana khalifah? Ya, dan sehingga sampai kepada khalifah pada ketika itu, ya, sampai kepada dia walaupun jauh, ya, ribuan batu, masih kira batu, ya, tetapi tentera telah dihantar untuk membela seorang wanita yang telah dipermainkan, bukan dirogol atau diperkosa, dipermainkan, ya, sehingga terlihat auratnya. Betapa hebatnya, ya, kerana melindungi seorang wanita. Khalifah Al-Mu'tasim namanya, minta maaf. Terima kasih Dr. Alizi. Khalifah Al-Mu'tasim namanya, ya. Hebatnya, hero lah, ya, Rijal. Tetapi, ya, sepanjang saya mengendalikan kes-kes, sangat sedih kerana, ya, kerana kes-kes yang datang itu adalah anak-anak perempuan yang telah dicabul kehormatannya, diperkosa oleh datuk, bapa, abang di dalam rumah sendiri. Sedih, wa na'udzubillah min zalik, ya. Di dalam rumah sendiri yang sepatutnya dia merasakan satu tempat yang selamat, yang aman baginya, ya. Satu kes tu saya sedih sangat, ibu ni dia balik umrah, minta maaf, dia pergi haji. Dan dia balik, dia dapati anak dia yang umur 6 tahun tu mengalami ruam di bahagian kemaluannya. Dan bila dia tanya, anak ni tak nak cakap, anak tadika lagi, sehingga dia pujuk slowly. Akhirnya dia bercerita, datuknya telah memasukkan jarinya ke bahagian kemaluan dia. Jadi si ibu ni, yelah, pastilah dia rasa marah, geram, sedih, sebab dia tinggalkan anak dia di rumah mertua dia tu untuk dipelihara, ya. Dan bila dia nak bersuara, kerana peristiwa ini sebenarnya telah pun berlaku dalam keluarga ni sebelum ni, dan suami dia dah kata, kalau awak buat laporan polis, saya akan tinggalkan awak sebatang kara. Dan dia seorang wanita yang tidak bekerja, tidak ada kerjaya, dan awak takkan dapat semua anak-anak ni, ya, sebersalah, ya. Dan kita lihat juga di pusat komuniti Ikram Gombak, kita juga ada membantu, ya, ibu-ibu, isteri yang mengalami masalah rumah tangga, ya, di mana rumah tangga yang sepatutnya mereka merasa aman tetapi telah dipukul oleh suami. Kenapa agaknya, ya? Kenapa suami ni boleh naik tangan pukul isteri? Tak cukup dengan tu, sepak terajang pun ada. Dan ada seorang wanita ni, saya rasa kasihan sangat sebab dah hampir 10 tahun, dia kata masa dia mula-mula kahwin, dia ingat semua lelaki macam tu, pukul isteri. Dia ingat memang lelaki memang macam tu, ya. Walaupun dia tahu ayah dia tak buat macam tu lah, dia tak pernah tengoklah terhadap ni. Tetapi rupanya suami dia ni pun datang dari keluarga yang ayahnya memukul juga, ya. Dan bila wanita yang kena dera ni kita lihat, ya, kita pun ambil tindakan. Ada rumah-rumah perlindungan untuk wanita kena dilindungi. Tapi kita lihat lelaki yang bermasalah tadi bebas duduk di rumah dia. Sepatutnya lelaki-lelaki ni yang kita kena ambil mereka, ya, sebab membahayakan kesejahteraan orang lain. Jadi kita lihat kenapa berlaku gejala ni. Realitinya, idealnya lelaki itu pelindung, tetapi realitinya kenapa? Adakah mereka tidak tahu? Jahil, tak tahu ni dosa ni? Tak belajar ke? Tak masuk sekolah ke? Tak, ya. Ada tu yang ada degree pun suaminya. Yang datuk yang saya ceritakan tadi tu, mereka ni adalah orang-orang kaya, businessman, bukan orang yang tak berpelajaran. Nak kata tak pergi sekolah, ya. Jadi di Raudatul Sakinah sendiri pun kita banyak menjalankan kajian-kajian, ya, di dalam kalangan keluarga, dan ramai juga anak-anak yang akhirnya
seperti yang Prof. Madya Rozali kongsi tadi, mereka rela, ya, sanggup berzina. Sebenarnya kadang-kadang ada peristiwa yang pernah berlaku dalam hidup mereka. Contohnya usia 5 tahun, pernah dicobaan oleh bapa saudara. Ada kes-kes, ya, ada berlaku. Jadi soalannya untuk kita fikirkan, kitaran, kalau orang putih kata vicious cycle, bahasa Malaysia kita boleh panggil kitaran ganas ke doktor? Macam mana, ya? Vicious cycle, macam kitaran yang tak elok lah. Kitaran yang vicious ni dia macam beracun, macam sesuatu. Jadi kitaran ganas ni dia akan terus berkitar, ya. Kat mana nak berhentikan dia? Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai ahli masyarakat ni kena ambil, budak-budak saya kata ambil pot lah, ambil kisah, ambil peduli. Jadi pada hari ini sebenarnya sebab tu, ya, kita mengadakan seminar ini memang kita nak sangat sebenarnya orang lelaki hadir, datang, ya. Dan pernah juga di suatu surau yang saya berkongsi ni, seorang ibu kata, macam mana ni puan, asyik-asyik kita juga yang dengar ni. Dan seorang ibu kata, saya pernah suarakan pada suami saya, datanglah kat surau, ada kelas-kelas pengajian, belajar tentang pendidikan anak. Suami dia kata, cukuplah, awak dengan kawan-kawan awak tu baik, cukuplah masyarakat kita. Ya, tak cukup sebenarnya, tak boleh, belum lagi. Jadi untuk itu, ya, saya melontarkan ini supaya kita tahu senario masyarakat kita sebenarnya, kita ni dalam keadaan yang sangat-sangat mencemaskan. Jangan fikir dia tidak berlaku dalam keluarga kita, dia tidak ada di luar sana. Bukan macam tu, ya. Bagi kami yang mengendalikan kes-kes ini sangat mencemaskan sebenarnya. Sebab mereka yang sepatutnya jadi pelindung itu telah menjadi orang yang, kalau peribahasa Melayu kata apa? Harapkan pega makan padi. Inilah dia. Wallahualam. InsyaAllah. So kita nampak juga keadaan macam mana dekat Malaysia. So Dr. Alizi, berdasarkan apa yang berlaku dekat Malaysia ni, sejauh mana kita nak lahirkan hero-hero yang kawamun ni, dan macam mana kita nak lahirkan orang hero-hero ni, macam nak kena training ke, dan sebab nak bawa pergi kursus tak boleh nak pergi, tak nak pergi ya. Tapi inilah kredit tu orang-orang yang hero-hero yang ada kat sini lah. Masya-Allah. Okay, jazakillah khairan katsira. Sebenarnya susah nak jawab soalan ni, ya. Nak melahirkan hero-hero, satu misi, visi macam negara punya visi sebenarnya. Yang kami boleh buat ialah cuba meyakinkan yang hadir ni untuk berkongsi visi dan misi yang kecil ini supaya keluarga anda terlindung. Lepas tu adik-beradik anda tengok, wah, boleh jadi contoh ni. Sepupu anda tengok boleh contoh ni. Dan bukan vicious cycle ni, apa lawan vicious apa? Jadi cycle yang rahmah, rahmat kepada seluruh alam. Kadang-kadang kalau sistem tu tidak membenarkan ke, sistem pendidikan pun macam tak membantu, kejiranan tak membantu, tapi kalau kita dapat melindungi keluarga kita, dia boleh sedikit demi sedikit akan membawa pada perubahan yang besar. Sebenarnya secara Nabi Muhammad pun macam tu, kan? Sistem Quraisy tu memang sangat syiriknya, fasadnya, tapi dia telah membina keluarga-keluarga tu di kalangan sahabat-sahabat tu. Lama kelamaan, lepas 17 tahun dapat hijrah ke Madinah, lahir satu masyarakat yang very very soleh dan very very muslih. Bukan soleh baik saja, muslih, mengislahkan orang, berdakwah kepada orang dan mengubah tingkah laku dan orang lain. So saya boleh bagi dari sudut tu lah, dari sudut mikro, dia psikologi ni lebih pada mikro, kalau sosiologi dan makro sikit. Kita tengok biasa apa style lelaki dengan perempuan, perbezaan dia, supaya kita boleh tackle dekat di tahap itu. Yang pertama, selepas berkahwin, biasanya wanita yang lebih banyak buat adjustment berbanding lelaki. Betul kan? Lelaki dia relax, dia lebih kurang sama aja style dia, kan, lepas kahwin. Perempuan terpaksa adjust banyak, kena jaga suami, jaga isteri. Lelaki dia punya lifestyle ni kan tak berubah sangat. Kan tak berubah sangat. Itu satu menunjukkan bahawa mudahnya kerja lelaki. Dan sepatutnya dia lebih mudah melindungi wanita. Sebab wanita tu
terpaksa buat banyak adjustment. So anda lah kena bagi faktor-faktor yang memudahkan kerja isteri. Yang kedua, wanita lebih banyak tak berpuas hati dengan perkahwinan. Jangan salahkan wanita ni asyik komplain je, tak. Secara umumnya bila berkahwin, wanita ada banyak sebab yang kukuh untuk tidak berpuas hati dalam perkahwinan. So untung lelaki ni dia lagi kahwin lagi berpuas hati kan. Makanan dia okey tersedia. Makanan lebih okey tersedia, ada anak seronoknya kan. Jadi mudahnya kerja lelaki. Bila mudah kerja lelaki, dia sepatutnya menjadi pelindung kepada wanita, memudahkan kerja wanita yang banyak benda yang tak puas hati. Bukan tak semestinya tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan rumah, tak puas hati kan isteri kan nak ubah ni, nak beli ni, banyak benda tak puas hati. Lelaki sempoi aja kan biasa. Memang stylenya macam tu. So jangan rasa boring sebab memang wanita tu ada banyak benda dia nak uruskan di rumah. Lebih daripada lelaki. Lelaki jenis tak kisah. Bila lelaki jenis tak kisah, sepatutnya lebih mudah untuk dia jadi pelindung kepada wanita. Untuk memenuhi hajat-hajat wanita. Sama ada isteri ataupun anak perempuan dan sebagainya. Kemudian lelaki bila berkahwin, lebih gembira, lebih sihat dan hidup lebih lama berbanding lelaki bujang. Saya nak cakap sebab apa? Mudahnya lelaki kalau kahwin ni kan. Jadi sebab itu tanggungjawabnya lebih besar. Katalah Allah bagi tanggungjawab kawamu untuk lebih pada perempuan, tak boleh. Sebab tanggungjawabnya dah terlalu banyak. Dan ciri-ciri wanita tu sepatutnya mengkhusus kepada tanggungjawab yang pendidikan anak-anak yang lebih sesuai dengan fitrah dia. Dan memerlukan banyak emosi dan juga banyak tenaga juga sebenarnya berbanding lelaki. So poin saya lelaki ni mudah kerjanya lepas kahwin. Lebih apa tadi? Lebih sihat, lebih hidup lama, lebih gembira berbanding lelaki bujang. Itu lagi sebab untuk lelaki bujang kalau ada untuk berkahwin ya. Kahwin segera kalau dah mampu. Kalau hukumnya dah wajib ataupun sunat ataupun harus. Kalau makruh dengan haram kahwin jangan kahwin lagi ya. Ada juga ya hukum kahwin tu haram dan juga makruh pada orang tertentu. Kalau dalam kitab-kitab fiqh. So ini menunjukkan bahawa lelaki ada banyak tanggungjawab untuk melindungi wanita. Sekarang ni saya nak dedahkan apa benda yang selalu lelaki tak puas hati dengan wanita dan apa benda yang selalu wanita tak berpuas hati dengan lelaki. Yang selalu lelaki tak puas hati dengan wanita ialah wanita ni kadang diam buat tak tahu. Tension je kan. Diam buat tak tahu. Ini statistik ya, tak semua wanita macam tu. Tapi kalau betul tu angguk-angguklah sikit. Saya nampak betul tu betul. Angguk sikit ya. Diam buat tak tahu. Tensionnya lah sebab cara lelaki berfikir lain ya, cara perempuan berfikir lain. Yang kedua, suka mengingkit peristiwa lalu. Orang lelaki dah settle lah kan. Itu memang cara berfikir. Jangan petikaikan. Cuba adjust sebab anda tak perlu banyak adjustment. Ingat tu, wanita yang perlu banyak adjustment, adjust untuk apa memahami apa sebenarnya dia tak puas hati. Sebenarnya mungkin episod lalu tu kadang tak ada kena-mengena pun. Ada mesej lain yang dia nak sampaikan, okey, yang wanita nak sampaikan. Terlalu pemarah atau terlalu dingin. Komplain lelaki terhadap wanita, suka mengkritik, suka mengkomplain, suka meletek dan degil tak nak mengalah. Degil tak nak mengalah. Itu yang biasa lelaki tak puas hati dengan suami tak puas hati dengan isteri. Macam mana pula isteri yang tak puas hati dengan suami? Tadi lelaki dah seronok dengan kan, perempuan pula. Pertama yang biasa kan bila kita ranking kan. Lupa tarikh-tarikh penting seperti birthday dan anniversary. Orang lelaki benda kecil je kan sebenarnya. Tapi itu benda yang sangat penting sebab itu adalah simbol penghargaan perlindungan sebenarnya kita terhadap wanita. So sekarang kan ada Google Planner, S Planner kan. Tu dah boleh remind sehari sebelum. Kalau nak beli barang yang mahal-mahal sikit, seminggu sebelum dah ada reminder misalnya kan. Atau ajak makan, kadang-kadang isteri tu kadang-kadang kita lelaki dia confuse nak beli apa. Kadang isteri ni suka konseptual aja, yang penting penghargaan. Apa benda spesifik tu yang example tu kadang taklah penting sangat, tak betul ya. Kalau Kak Yus kalau salah betul kan. Penghargaan tu rasa dihargai itu yang lebih penting. So kena interview ke, so anak siasat-siasat ke, apa yang isteri mak nak ke dan sebagainya untuk anniversary ataupun untuk birthday. Yang kedua, tidak bersungguh-sungguh dalam membuat kerja. Sama ada kerja rumah ke, buang sampah keluar ke. Kalau Kak Yus nampak boleh nyampur apa biasa. Tapi tak semesti merujuk pada suami Kak Yus lah kan. Maksudnya kes-kes yang Kak Yus kendalikan. Benda-benda kecil-kecil kan, basuh pinggan sendiri at least dan sebagainya yang memudahkan kerja-kerja wanita di rumah. So, wanita ni bukan saja
Kalau yang ada helper pun kadang dia nak juga buat sendiri, nak mengurus. Walaupun yang buat spesifik itu mungkin helper atau bibi, tapi dia nak tengok rumah dia cantik, terurus, anak-anak turun dan sebagainya. Suami turun dan sebagainya. Apa lagi ya? Yang ketiga ni kelakar sikit. Komplain isteri terhadap suami. Sendawa kuat-kuat atau buang angin kuat-kuat. Ini antara komplain-komplain lah ya. Tapi ini mungkin yang ni saya rasa daripada barat kot. Tapi kadang kalau ada senyum tu, adalah kot di kalangan kita ni. Senyum ya. Merenung wanita lain. Walaupun dia tahu anda sayang dia, tapi dia tak suka. Dia tak suka merenung wanita lain sebab ia threaten the rasa selamat tu. Ingat tahu lelaki ni nak melindungi wanita. Bila anda renung wanita lain, anda menyebabkan dia rasa tak selamat, tak terlindung. Okay, tak terlindung. So anda kena ada assurance dan sebagainya. Okay. Dan yang terakhir, yang dua-dua sama, lelaki komplain wanita, wanita komplain lelaki, degil tak nak mengalah. Saya rasa inilah punca banyak masalah sebenarnya. Sebab dua-dua degil, dua-dua tak nak mengalah. Itu yang susah. Tapi kata saya, yang paling senang mengalah ialah lelaki sepatutnya. Sebab dia kawamun. Sebenarnya kawamun. Berbanding wanita. So lelaki kena belajar untuk mengalah lebih lagi. Saya tuju pada diri saya juga ya. Kalau saya selalu buat pun, ada kadang-kadang sekali-sekala itu tak mengalah juga. Kan? So tension kan, rasa kasih aku je ngalah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena belajar perkara macam ni ya. Kalau saya boleh tambah lagi, tapi boleh potong kalau saya dah terlebih masa ya. Ini pun secara statistik, tak semestinya sama semua kes. Wanita dia nak selesaikan masalah, dia emotion focus. Bukan emosional, maknanya dia fokus kepada penyelesaian dari sudut emosi. Lelaki penyelesaian dari sudut dia solution focus. Lelaki solution focus, wanita emotion focus apabila berbual-bual dan berkomunikasi. Kalau kita ingat benda ni, mungkin kita senang nak mengalah. Kadang suami nak bincang masalah kerjaya, kalau yang pendakwah tu masalah dakwah dan sebagainya. Tapi isteri kadang dia tidak tally dia punya perbincangan dia ya. Psikologi isteri kadang dia cuma nak mendampingi suami, padahal suami nak meluahkan masalah daripada sistem. Dia nak menyelesaikan masalah, kita nak menyelesaikan masalah. Perempuan cuma suka nak dengar, menyampuk sikit, tak menyelesaikan masalah pun. Tapi lagi menambahkan masalah lah bila bagi suggestion ni kan. Jadi sekarang jadi pergaduhan. Yang lebih baik ialah suami boleh mendidik urusan-urusan ummah kepada isteri, tapi isteri pula boleh mendidik suami supaya lebih pandai berinteraksi dengan isteri. Itu saya kata kena ada give and take. Contoh Rasulullah SAW, dia berbincang dengan Aisyah tentang penyelesaian kenapa dia tidak mengubah tapak asal Kaabah seperti mana zaman Nabi Ibrahim. Boleh berbual-bual dengan Aisyah. Maknanya dia mengajar isterinya urusan ummah ya. Dan dia biar Aisyah bagi idea dan sebagainya. Tak apalah, walaupun tak semestinya idea itu baik dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan suami itu dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan isteri dan rasa terlindung daripada rasa kau ni apa kau tahu kan, nak pergi penyelesaian. Jadi dah jadi kecil hati. Kemudian contoh lagi, kadang-kadang isteri pun nak borak-borak saja. Dia taklah, bila isteri emotion focus, dia beritahu masalah kat rumah, anak macam ni, rumah macam ni, kita pun bagi penyelesaian nombor 1, penyelesaian nombor 2, penyelesaian nombor 3. Kadang-kadang isteri tak nak dengar benda tu. Dia nak didengari oleh suami sebab dia emotion focus. Lepas tu bila kata, kan abang dah bagi solution tadi, apa masalah lagi? Kita bergeram kan, apa dah solution? Tadi kata dah tak solution. Lepas tu kita pun jadi tension kan. Sebabnya kita rasa kita dah buat yang terbaik dan melindungi wanita isteri, tapi sebenarnya tidak. Tapi bagi saya kita kena give and take. Kalau boleh suami luahkan, kalau isteri bagi suggestion, dengar saja sebagai syura. Disuruh apa kita wasyawirhum fil amr. Tapi kalau isteri, kalau dia dah belajar suami itu macam tu, bagi direct je solution. Jangan kona-kona pusing-pusing. Contohnya Ummu Salamah. Ummu Salamah main bijak ya. Bila Rasulullah tension kenapa sahabat tak ikut cakap aku untuk tahallul umrah, batalkan umrah. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, kenapa tak engkau sendiri tahallul? Cukur rambut dan sembelih kambing. Rasul kata, okey, buat. Tak payah argue-argue, engkau apa kau tahu? Aku tahulah sahabat aku kan. Kau biasa buat kerja rumah. Tak, dia buat dan alhamdulillah itulah penyelesaian yang baik. Sahabat pun bertahallul ya, ni. Kemudian biasalah cerita Umar ada orang nak mengadu dia, isteri aku meletih. Rupanya Umar pun meletih juga. Tapi Umar kata dengarlah sebab dia memang dia ni isteri Umar lah, dan isteri sahabat tu, dan isteri kita sangat banyak pengorbanan dia kepada suami. Sangat-sangat banyak. Anda boleh rujuk lah dalam mana-mana di internet pun ada. Dan ini bukan Khalifah Umar yang garang itu pun sangat melindungi isteri. Kalau kita boleh ambil pengajaran dari sinilah,
kalau kita boleh kurangkan ego suami, kurangkan ego lelaki untuk jadi pelindung kepada wanita, saya yakin anak-anak lelaki kita akan melihat perangai kita, akan belajar dari kita. Anak-anak wanita, anak-anak perempuan kita melihat cara ayah berkomunikasi dengan wanita, dia pun rasa terlindung. Dia pun rasa terlindung, dia tak rasa nak dating, dia rasa ada pelindung di rumah dia. Yang kalau ayah dia tak bisa pelindung, dia akan cari orang lelaki lain, boyfriend. Itu yang jadi macam kes Baratus Kinah banyak tu. Dating, coupling, lalu berlaku unwanted teenage pregnancy. Penagihan dadah dan sebagainya, lari rumah sebab dia tak rasa ayah dia sebagai pelindung. Walau alam. Mungkin agak ada yang spesifik, ada yang umum sikit, tapi anda lebih tahu bagaimana isteri anda, suami anda, anak wanita perempuan anda, anak lelaki anda. Walau alam. InsyaAllah banyak tugas untuk melahirkan hero-hero dari rijal-rijal yang qawamun ya. So kita tengok tugas nak melahirkan hero ni bukannya lelaki saja. Perempuan pun ada tugas dia juga ada sebab saling melengkapi kan. So perempuan ni juga dia sebagai ibu, dia sebagai anak, dia sebagai makcik juga, anak saudara, cucu kan. So macam mana perempuan kakak adik-adik, abang-abang dia kan. So macam mana dia nak nak membantu rijal ni jadi qawamun, jadi hero. Siapa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kan tadi masa round pertama ada satu soalan yang saya tanyakan belum lagi berjawab. Kan ada soalan tadi pasal kenapa lelaki-lelaki yang pergi sekolah tu, yang pergi sekolah agama, pergi sekolah ni, kenapa dia orang tu boleh memukul isteri, memperkosa ya. Tadi ada soalan. Tapi sebelum tu nak best sangat dengar Dr. Alizi cakap tadi. Contohnya lah kalau di rumah Kak Yus ya. Suami Kak Yus suka buat surprise-surprise sikit. Kadang-kadang kita semua pagi-pagi dah sarapan, dah nak kena hantar anak sekolah, dia pergi kerja apa semua. Balik-balik nanti dia tinggalkan nota. Dia kata thank you for being an awesome wife and mother. Sikit je nota tu tapi kita rasa jadi memang perempuan dia tak payah beli kad. Tak payah. Kertas A4 yang dah guna yang tu, dah print tu, dekat belakang dia lipat dua, dia tinggalkan dekat atas meja yang kita nak kena kemas lah. So it make our day. Okay. Berbalik kita kepada yang ideal dengan reality tadi ya. Bukan masalahnya mereka tak tahu ya. Tetapi bermula dari rumah, tiadanya penghayatan kepada amalan. Kita belajar banyak benda, belajar ilmu itu ini semua, tapi kat rumah tak ada praktik kan. Contohlah ya, kalau tanya kadang-kadang ada mak kata dah 3 kali dah anak saya ni khatam Quran puan. Nak justify macam mana anak dia boleh hamil luar nikah. 3 kali dah khatam Quran. Qurannya je khatam ya, tapi dia faham tak? Dia buat tak apa dalam tu? Masalah sekarang ni tak buat lah ni, tak buat. Ya. Jadi, okey, lelaki pelindung wanita ini ya, kita balik kepada praktikalnya. Wanita dia adalah ibu pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Ya. Dan untuk dia melaksanakan peranan dia tu, dia kena berada dalam satu suasana yang pertama sekali emosi dia memang kena sejahtera. Kena persekitaran yang bagus untuk dia, ya. Dan ini sepatutnya datang dari suami. Sebab tu apa yang Dr. Alizi sebut tadi. Kalau yang ini tak beres lagi, kacau. Dia tak boleh nak melaksanakan peranan dia yang pertama dan utama tadi. Ya. Jadi wanita ini walaupun ada isteri yang bekerja di luar, berkerjaya, ada yang belajar tinggi duduk di rumah, apa pun mereka mestilah berpelajaran, berpendidikan, tak ada excuse. Ya. Sekarang ni nak dapat ilmu, banyak pergi kat masjid, apa semua ada kan, dan kita boleh tengok dekat internet, boleh baca, boleh bertanya. Jadi kena ada ilmu tersebut. Dan si suami tadi kena memastikan kriteria ini, emosinya sejahtera, isterinya berilmu, barulah jadi kena ada perbincangan, bincang dan rancang antara suami isteri. Jangan kahwin, lepas kahwin
Kau jalankan tugas kau sebagai isteri, aku sebagai suami. Besok kau jadi mak, besok aku jadi bapa. Tak ada perancangan, tak ada apa-apa. Buat aja, ya, ikut je daripada dulu. Tak boleh. Dan zaman sudah berubah. Nak mendidik anak-anak zaman ni memang sukar kan, doktor? Bukan tak sama. Macam dulu kalau tadi Prof cerita boleh nak pergi makan apa, panjat pokok orang. Sekarang ni dia tak buat benda tu. Dia buat yang lebih bahaya lagi. Yes, dalam rumah pun yang dangerous lagi ya. Tak keluar pun. Jadi zaman sudah berubah. Jadi ibu-ibu, isteri kena tahu bahawa tak apa, kat sini saya tengok ada juga atuk dengan nenek. Kita kena tahu ni. Sebab kita pun sekarang ni, ini adalah zuriat kita. Kita kena ambil tahu, ya. Kena ambil tahu apa yang sedang berlaku. Jadi kita nak ada praktikal di dalam rumah kita. Contohnya anak lelaki, ibu-ibu nak didik dengan apa? Nak didik dengan apa? Nak jadikan apa anak-anak lelaki ni? Nak jadikan dia qawamun, pelindung. Pelindung ini adalah orang yang berani, gagah. Ya? Berani apa? Berani apa anak-anak kita ni? Berani sak dadah? Berani mengeluarkan kata-kata yang kesat biadab? Bukan. Anak-anak lelaki kita didik dengan berani dan anak-anak perempuan dengan sifat malu. Ini dua perkara yang kita kena ingat ya. Okey. Pertama tadi ya, nak mendidik anak-anak ini, jangan harapkan anak-anak kita akan tahu je. Contohlah saya tengok kat sini ada yang anak-anak kecil ya. Kalau anak-anak kita bermain, sebenarnya ini adalah masa peluang untuk ibu bapa ya. Masa dan peluang. Anak-anak kita bermain mesti ada bergaduh. Ada tak? Ada tak yang main tak bergaduh punya? Tak ada. Masa mereka bergaduh ni, contohlah ya, selalu berlaku kalau abang tu rampas daripada si adik mainan, biasanya apa akan mak akan kata? Bagi adik, tak boleh macam tu. Ya? Jangan. Okey, kita sebenarnya masa ni kita kena main peranan. Anak-anak yang sedang bermain, okey, kita kena ajar, okey, abang, adik mari duduk sini. Ya? Okey, sekarang adik tengah main, abang pun nak main sama. Okey, kita kena ajar cara nak minta macam mana. Bukan main rampas-rampas sebab dia abang. Dia ada kuasa. Okey, cara nak bercakap tu. Kita kena didik anak-anak kita cakap please. Kadang-kadang kita rasa semua ni dia akan tahu. Nanti besok-besok dia pergi tadika, dia pergi sekolah. Tidak, sebenarnya tidak. Ya, nak makan, nak pegang sudu, nak pegang garfu, jangan berterabur. Semua tu kena ajar. Kena cakap. Kadang-kadang ada mak kata, tak habis-habis asyik kena beritahu je. Memang tugas mak ayah, memang itulah dia. Ya, jadi waktu anak-anak bermain, ni waktu kecil-kecil. Kita banyak berinteraksi. Yang si ayah, walaupun sekali-sekala ayah bekerja, katalah petang balik. Tapi sekarang ni kita ni ramainya ibu bapa yang bekerja ya. Dua-dua bekerja. Balik daripada ambil anak di taska ataupun orang jaga di rumah, kita yang take charge. Take charge. Ya. Jangan kata, okey tak apalah, itu kerja perempuan. Tak boleh macam tu. Jadi anak-anak ni, selain kita berkomunikasi, ajar dia ya, untuk mendidik dia tu supaya berani tu macam mana, bukan main rampas-rampas apa semua. Lepas tu kita kena mendidik mereka ni bagi tanggungjawab, bagi peranan. Biasa kat rumah selalu mak bagi kerja kat anak perempuan. Betul tak? Kan? Dalam masyarakat kita dulu, anak lelaki tak banyak kerja yang kita beri. Tapi sebenarnya dalam rumah kita, ya, dalam rumah kita semua kena ada peranan. Sebab anak-anak belajar menjadi pelindung bila mereka diberi tanggungjawab. Sekarang ni terlampau ramai orang menuntut hak, tapi dia tak laksana lagi tanggungjawab dia. Jadi kita bagi tugas. Jadi doktor sebut tentang buang sampah, susun kasut sebelum masuk pintu. Okey, susun kasut ni kita tengok benda yang remeh saja. Tahu tak kita, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, Empire Uthmaniyah, sejak datuk moyang dia dulu, mereka nak masuk masjid ada prosedur. Ya. Alas kaki masjid tu yang tempat, okey, kena buka dulu, ketuk pasir dia. Pasir turun kat situ, tanah ke whatever. Lepas tu nak masuk tu, okey, kemudian cabut kasut, ada bekas dia dan letakkan di situ. Tariq Suaidan, dia kata, kalau tak berjaya susun kasut lagi, jangan harap nak membuat satu perubahan, revolusi.
benda yang kita tengok remeh je, ya. Tetapi sebenarnya menyusun kasut itu dia berkait juga dengan ego dan disiplin dalam kehidupan, ya. Jadi sebab itu di tadika pun anak-anak apa pelajaran pertama mereka, matematik ke? Tidak. Susun kasut. Datang tadika belajar susun kasut dulu dengan beg. Ya, sama juga di rumah kita, anak-anak kena diajar peraturan ini. Dia takkan dia tiba-tiba tahu, tak ada mana, ya. Kena diberitahu. Okey, bagi anak-anak kita peranan tanggungjawab, baik yang lelaki yang perempuan, sesuai dengan yang lelaki. Lelaki boleh basuh pinggan tak? Anak-anak lelaki? Boleh. Sekali-sekala bila dia tengok mak dia tak sihat, ayah balik, kalau ayah tak suka masak, ayah suka masak, mungkin dia akan masak lah. Ya, yang ayah tak suka masak, okey, anak-anak tak ada lagi yang boleh masak, hari ni ayah kena beli sebab mak tak sihat. Kena sebut, kena nyatakan. Perasan tak tadi masa Prof datang dia kata, saya nak beritahu betapa gembira saya dijemput ke sini. Tahu tak masyarakat kita, masyarakat Islam yang Melayu ni, dia susah nak mengekspresikan, nak menyatakan suka ke, sayang ke, benci ke, marah ke, tak suka. Contohlah saya beritahu yang ni ya, ada seorang bapa tu, anak dia dah hamil. Lepas tu bila kami tanya, encik tahu tak anak encik ni couple? Tahu? Awak tahu tak? Tiap-tiap malam ayah berdoa supaya awak putus. Anak dia tahu ke? Ayah dia tak suka? Tahu tak? Tidak, ya. Jadi kita kena belajar daripada awal lagi supaya ada komunikasi ini. Jadi buatkan, beri tugas, beri peranan, beri tanggungjawab, ya, supaya anak-anak ini menyedarinya. Jangan anggap buat je lah, nanti tahu. Macamlah juga, mak nak keluar dengan ayah, siapkan homework. Tak boleh, kena nyatakan buku apa, homework mana, tengok buku dia, baru dia boleh buat. Okey. Jadi anak-anak lelaki ini tadi, dia melihat bagaimana ayah dia tadi, contoh mak sakit, okey, ayah dia layan macam mana. Ya, dia kena. Jadi di sini kita perasan tak? Banyak mana pun mak ayah cakap, terutamanya ayah lah, anak dia takkan peduli. Selagi dia tak tengok teladan. Kalau orang putih dia kata, walk the talk. Kau jangan isap rokok. Sekolah lagi dah pandai isap rokok. Rokok tu bahaya. Tapi dia tengok ayah dia isap rokok. Ya, contohlah, contoh. Jadi anak-anak ni, dia children see, children do. Dia tengok je, dia buat. Macam mana ayah bercakap dengan mak, kalau balik kerja, tiba-tiba mak hari tu tak sihat, tak masak, ayah pun hentak kursi. Ataupun gergung terbalik kursi tu. Okey lagi lah kot daripada dipukulnya kan. Ada. Anak akan lihat saja. Dia lihat saja. Tak payahlah kita nak cakap banyak-banyak. Jadi inilah yang selalu berlakunya, ya. Sebab anak-anak tidak melihat teladan yang baik dari si ayah. Contohnya ayah nak pergi kerja, ya. Kita kena membudayakan ayah tak apa, cium isteri, mak cium tangan ayah. Jadi anak-anak ni melihat dalam rumah ini ada satu suasana berkasih sayang. Kadang orang Melayu malu nak tunjuk kan? Malu nak tunjuk. Anak lelaki saya, bila dia tengok, lepas tu dia 9 tahun, lepas tu saya nak masuk kereta kan, saya baru nak pegang. Tunggu. Dia kata, nanti dia bukakan pintu. Dia bukakan pintu kereta. Wah, okey, sekarang boleh masuk. Ya, semalam, sebab dah tak ada orang kat rumah, kami tinggal berdua, dia yang bongsu, dia bawakan troli pergi pasar Tani. Jadi saya nak turun kereta, dia kata jangan, ibu jangan buat, biar dia buat. Dah sampai pasar Tani, dah isi penuh-penuh, dah berat kan. Kita fikir nanti dia tak boleh nak tarik kan. Dia tengah beli pula air Milo shake. Lepas tu dia tak apa-apa, dia kata biar dia buat, nanti jap dia habiskan air dia. So dia tarik sampai. Jadi benar-benar peranan yang kecil-kecil ni sebenarnya yang kita rasa kadang-kadang remeh. Tapi ini sebenarnya yang membantu sebenarnya menjadikan anak-anak kita ni menjadi lelaki yang boleh melindungi wanita. Benda simple, kecil tetapi sangat berkesan. Jadi dia bukan sebenarnya benda-benda yang besar-besar yang hebat tu. Jadi saya bukan nak
nak iklan, tapi saya nak beritahu ibu-ibu, ayah belikan, baca buku ya. Kalau macam buku ni kami ada jual di pusat komuniti Ikram Gombak, dekat kalau beli dekat MPH 40 lebih. Kat Ikram Gombak 30 je, RM10 beza. Kat sini praktik macam mana. Jadi ibu-ibu bincanglah, belajar sesama sendiri. Datang masjid, datang suraukan. Jadi benda-benda macam ni kita kena keywordnya adalah amalkan di rumah, praktikkan dan buat, dan ibu bapa menjadi teladan kepada anak-anak. Okey, kalau yang tak perasan tadi, tajuk buku ni Ibu Cool Bapa Hebat. Ya? Dalam versi bahasa Inggeris pun ada. Okey. Okey, tadi Ibu Yus ada sebut pasal kepentingan ilmu. Lelaki ke baik perempuan ke kena menuntut ilmu. So Dr. Alizi kan daripada UIA, kalau kita tengok statistik macam tadi Prof cakap, kalau daftar kelahiran tu lelaki ramai lagi daripada perempuan. Tapi kalau masuk universiti ni, statistik tahun 2014 perempuan 70%, lelaki 30%. Nampak macam perempuan pula yang ramai. Okey ke tak okey macam tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni pun susah juga macam saya kata, macam saya diperkenalkan tadi lah. Saya punya bidang ni psikologi organisasi. Kalau tanya saya lelaki di tempat kerja, perempuan di tempat kerja tu, saya boleh jawab dengan confidence je lah. Ini bila education psychology ni kena tanya orang lebih pakar. So saya punya jawapan ni agak umum ya, agak umum. Pertamanya dari sudut Islam dulu, kita bila dah sebut lelaki ar-rijal qawwamun 'ala nisa, nanti takut image kita dah lelaki ni lebih. Memanglah ada kelebihan lelaki tu. Tapi banyak lagi ayat Quran yang menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan ni sama. Lelaki dan perempuan ni sama. Termasuklah hak untuk belajar, hak untuk mendapat pendidikan. Kalau ikut ayat Quran ni ada banyak ya, misalnya dari sudut diciptakan daripada unsur yang sama, sama-sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, sama-sama mendapat hak untuk mendapat pahala yang sama ya, tak ada beza lelaki perempuan dan sebagainya. Maksudnya dari sudut banyak benda adalah sama. Oleh kerana itu, kalau misalnya perempuan tu dah lebih, dia memang dia layak masuk universiti, sebab memang wajarlah, ni marahlah orang lelaki ni wajarlah dia masuk mengikut merit dia, perempuan tu ramai masuk universiti. Okay, itu saja bagi kontroversi dululah. Walau bagaimanapun, di sudut kajian yang lain pula, kemungkinan besar ada sebab kenapa pelajar lelaki tak ramai di universiti, wanita yang ramai. Antara puncanya ialah cara pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah yang menyebabkan potensi lelaki untuk masuk universiti itu kurang. Potensi sebab lelaki tu ada perbezaan cara berfikir. Wanita ni dia banyak dari sudut literature ataupun artsnya kan. Lelaki banyak dari segi spatial intelligence, intelligence ruang ataupun mechanical dan sebagainya. Pasal tak banyak baca buku. Bila baca buku, subjek sains dan matematik pun baca buku. Jadi wanita pun kadang-kadang boleh skor lebih dari lelaki. Kecuali especially kalau sekarang banyak soalannya lebih kepada pergi pasar, perempuan walaupun matematik. Nak belajar duit kan. Jadi perempuan dia lebih senang nak skor soal gitu. Kalau lelaki bagi je 2/1 dia boleh skor lebih lah. Jadi tak banyak peluang untuk lelaki yang sebenarnya intelijennya sama, cuma berbeza dia punya potensi dia untuk skor dalam sama ada PMR sebelum ni ataupun SPM ataupun STPM. So ini mungkin di pihak atasan lah untuk mengubah approach mengajar kalau misalnya di satu kelas itu ada lelaki atau perempuan. Lelaki ni kau tengok cara-cara novel yang dia baca ke komik ke, dia banyak yang ganas-ganas, dia melibatkan pergerakan, movement. Kan yang ganas-ganas, yang adventure dan sebagainya berbandingkan perempuan. Sekarang ada istilah chick lit, chick literature kan. Yang romantik tu biasanya yang perempuan suka. Nampak tak? Di sudut tu pun ada perbezaan pilihan lelaki dan juga perempuan. Yang tu bukan bidang saya. Saya rasa memang secara adilnya kena ambil kira juga perbezaan gender dalam lelaki dan perempuan. Memang ya, kalau ikutkan statistik memang lelaki banyak drop out masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Yang banyak ada masalah jenayah pun lelaki juga. Adakah sebab mereka tu jahat atau sebab kita sebagai bapa atau sebagai pelindung ataupun pemimpin secara umum, parti pemerintah atau sebagai pelindung, NGO sebagai pelindung
agensi kerajaan sebagai pelindung tidak memberi suasana yang terbaik untuk lelaki menjadi qawamun dan mendapat peluang untuk belajar di universiti. Saya kalau boleh nak tambah sikit sebab saya nampak sebab orang selalu sangka buruk terhadap syariah. Dia tak syariah. Kalau saya boleh kongsi sebab saya ahli ikram Kak Yus pun ketua ikram, kita punya tagline dalam Malaysia menuju negara rahmah. Ya, negara rahmah. Kalau boleh kita nak nampak orang nampak ni syariah tu rahmah. Dan saya dah, walaupun bukan bidang saya, tapi sebab ini subjek yang tidak ada pakar dalam jabatan kami, saya dah ajar forensik dan kriminal psikologi sebanyak 3 kali sepanjang saya jadi pensyarah ya. Dan saya juga pernah belajar sebagai dalam undergrad fiqh jinayat. Bila saya dapat mengintegrasi antara fiqh jinayah termasuk hudud, qisas dan ta'zir dan juga fiqh munakahat, sebab saya juga belajar munakahat, dengan apa yang saya ajar dalam forensik psikologi dan juga kriminal psikologi, saya dapat merasakan bahawa syariah zaman Nabi, zaman Khulafa' Rashidin, zaman khalifah-khalifah kita adalah rahmah. Masalahnya sekarang banyak kritikan rasanya syariah ni zalim. Okey, tak payah pergi hudud kisah takzir lah. Talak, poligami, faraid. Seperti mana yang dipraktikkan oleh lelaki-lelaki sekarang ni tak nampak rahmah, nampak zalim. Ataupun yang dilaksanakan oleh sistem pelaksana-pelaksananya lah. Sama ada qadinya ke, atau pegawai agamanya ke, kaunselornya ke, NGO-nya ke, tak nampak rahmah. Maknanya zalim lah. Padahal syariat tu tak zalim, syariat tu rahmah. Kisah ada banyak. Saya nak bagi contoh untuk perceraian saja ya, perceraian. Saya suka bezakan antara hak untuk bercerai dan cara untuk bercerai kalau terpaksa. Yang kita diajar, lelaki ada hak cerai. Bagi talak aja, automatik, habis, terputus. Memanglah nampak tak rahmah. Padahal kalau dilaksanakan masa Rasulullah, dia adalah sangat-sangat rahmah ya. Kalau saya boleh kongsi misalnya di sini. Antara punca cerai. Pertama, satu bosan. Mungkin kalau Kak Yus ada contoh ya, bosan ini saya serahkan Kak Yus, tapi yang saya nak fokuskan yang kat teknikal tu. Bosan, macam mana cara nak buat ya untuk mengatasi bosan. Kedua, dah tak romantik. Padahal kajian menunjukkan hubungan romantik biasanya banyak berakhir dengan perceraian. Yang tak romantik tu, yang ada perlindungan, yang committed untuk melindung, yang tu yang walaupun kurang romantik, yang tu lebih kekal. Dan ini adalah statistik barat. Bukan saja di Malaysia, di statistik di barat. So jangan terlalu tertipu dengan cerita-cerita romantik. Kalau dalam istilah Quran pun ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau misalnya tidak ada lagi sakinah ni saya fokus kepada keterangan fisiologi lah. Misalnya kurang di segi hubungan jantik, hubungan intim dan sebagainya. Tapi kalau ada mawaddah, ada rasa suka, kita pasti suka pada isteri kita. Ada rahmah, belas kasihan, maknanya kita committed dengan isteri kita, dia masih boleh melayari perkahwinan tu dengan jayanya. Yang lagi baik tiga-tiga ada lah, mawaddah, rahmah, sakinah. Kalau istilah bahasa Inggerisnya passion, intimate dan commitment. Tapi kalau ikut statistik, yang ada passion banyak tu, yang lebih pada romantik sangat, lebih kepada hubungan seksual saja, biasanya tidak kekal. Dan saya sangat risau ya, kalau ikut statistik, Gen Y ni lebih cepat bercerai ni daripada Gen X. Macam saya Gen X muda kot. Gen X yang senior, lebih banyak bercerai cepat Gen Y. Sebab banyak perubahan berlaku dengan cepat di luar situ, kita tak tangani. Gen X kita ni tak tunjuk contoh yang baik, kita bermasalah juga, tapi masih boleh menahan rumah tangga kita daripada perceraian. Yang Gen Y ni, dia boleh apa? Aku rasa aku boleh survive, aku boleh kahwin lain. Sebagai organisation psychologist, dia rasa bos tak suka aku boleh berhenti, aku boleh kerja lain. Itu sikap Gen Y yang sangat unik, yang kita betul terkejut juga, yang kita perlu ambil kira. Sebab itu si konsepnya kita kena jadi qawamun, supaya anak kita Gen Y dan Gen Z boleh jadi qawamun juga ya. Antara masalah lain ialah Ibu Dwi Kerjaya, Kak Yus dah sebut tadi. Okey, saya nak timbulkan ni, kalaulah ada masalah yang tak boleh selesaikan, dari situlah wujudnya rahmah bila ada kelonggaran dalam Islam untuk bercerai. Hanya untuk kes yang betul-betul bermasalah lah patutnya. Dan hanya apabila dah ikut dia punya psikologinya. Zaman Nabi pun ikut psikologinya. Kalau anda ikut misalnya, anda boleh baca surah An-Nisa 34 tadi. Surah yang sama. Macam mana cara bila isteri nusyuz dan sebagainya. Dan juga surah An-Nisa selepas itu tentang kena ada Al-Hakam. Orang yang jadi orang tengah.
Ramai orang dia cerai, tak ada pun yang fasa-fasa tu dia terus cerai aja. Itu yang nampak tidak rahmah. Saya nak tunjuk macam mana zaman salafus saleh. Ambil masa sikit ya. Diorang lebih rela tak cerai walaupun ada masalah. Lelaki ni. Lelaki ya, dia rela tak cerai. Contohnya maksudnya suami masih ada rahmah walaupun mungkin tak ada mawaddah sekalipun ya. Contohnya Umar pernah mendapat aduan daripada seorang lelaki, dia nak ceraikan isterinya dan nak berkahwin lain sebab cinta telah pudar. Apa senangnya lelaki ya. Dia tak tahu isteri dah berkorban cinta kan, lama-lama kan. Senangnya cinta, just because cinta dah pudar, mawadah dah kurang, ada rizmannya tapi dah kurang, dia nak kahwin lain. Apa Umar jawab? Dia kata, awak ni menunjukkan tanda kurang takwa. Hanya semata-mata cinta dah pudar, nak bercerai. Senang-senangnya nak bercerai. Maknanya that's still not a good reason to bercerai. Sekarang ni mudahnya kita nak bercerai. Ini contoh cerai, belum contoh poligami lagi ya. Contoh poligami faraid, contoh dera yang memang tak rahmah langsung lah. Mawadah tak ada, rahmah langsung, sakinah tak ada. Ini ada rahmah juga. Ya, ada rahmah juga. Saya yakin anda sempurnanya ada rahmah. Mawadah pun ada lagi lah, passing mark ya. Sakinah pun ada insyaAllah. Satu lagi kisah Abu Usman An-Naisaburi. Dia tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin dengan wanita tapi dia kahwin juga wanita yang cinta pada dia. Dia tak cinta pada wanita tersebut. Walaupun dia hodoh, walaupun ayahnya miskin, sebab dia dah janji pada keluarga. Nampak tak? Amanah itu, takwa itu. Dia dah janji pada keluarga. So dia kahwin. Dia tak kahwin lain. Walaupun poligami ya, tak kahwin lain. Hinggalah isteri yang dia tak cinta tu meninggal dunia. Baru dia kahwin. Nampak tak dia punya manifestasi takwa je? Lah, tak sukalah saya. Aku baru niat nak kahwin lain ya. Nak kahwin lain itu tajuk lain. Ada syarat-syarat psikologi dan syarat-syarat fiqah dia, tapi tak cukup masa. Saya semua nak bagi point, Islam syariah tu rahmah. Pastikan ikut fasa-fasa dia tu, baru nampak rahmah pada wanita. Tak tahu wanita pun tak kisah agaknya kalau dia mungkin adalah satu rahmah wanita tu diceraikan oleh suami kalau kita ikut fasa-fasa tu. Agaknya kalau terus lagi tak rahmah, lagi tak belas kasihan. Tapi kalau terus bercerai, tak ada fasa-fasa dia, itu yang nampak tak rahmah kepada wanita, bukan saja wanita ya, anak-anak. Mula tu nak bayar nafkah zahir tak nak kan. Dia tinggal dia tak hutang nafkah zahir semasa kahwin tak nak bayar. Nampak tak? Bila talak itu tidak mengikut apa yang sepatutnya. Kalau saya bandingkan psikologi dengan fiqh ya, perceraian ini bukan perceraian jatuh talak 3-1 je, dia ada perceraian emosi. Sebelum talak dah bercerai emosi. Sebenarnya dah fiqh dah deal benda tu sebelum tu lagi. Kemudian ada perceraian legal, itu yang talak tu. Itu dah ambil tenaga banyak dah, naik turun mahkamah dan sebagainya. Bukan senang ya untuk isteri. Kalau boleh bagi yang bermasalah besar, yang ada reason kukuh, anda cerai pun dengan rahmah. Ingat tu. Jadi anda masih berkawan. Anak-anak tak berdendam dengan salah satu mak ayah. Barulah nampak syariah tu rahmah. Yang ni saya kalau Kak Ju ada contoh bagilah ya, banyak contoh. Ada perceraian ekonomi, hilang sumber ekonomi isteri. Dahlah nafkah zahir tak bagi sebelum tu, dah habis pun mut'ah tak bagi. Memang terkotang kanting. Itu tak rahmah. Ini psikologi perceraian ekonomi. Dalam Islam dia ada mut'ah dan nafkah zahir. Perceraian co-parental. Maknanya salah seorang ini dalam Islam ada hadanah. Sistem yang sepatutnya menyelesaikan masalah, tapi kita nampak mekanikal. Dia tak nampak yang rahmah, dia buat yang mekanikal fiqh tu. Dan perceraian community. Sebab itu dalam Islam pentingnya extended family. Mertua tetap baik kan dengan kita, sebab mertua kekal mahram ya. Maknanya kalau berlaku lelaki bercerai dengan isteri, dia kekal haram, dia kekal boleh menyentuh mak dia tanpa batal wuduk. Kekal haram berkahwin dengan mak mertua dia. Menunjukkan bahawa sepatutnya perceraian itu rahmah, tidak memutuskan perhubungan dengan keluarga isteri. Dengan isteri itu baik, boleh berkawan lagi, boleh bekerjasama nak jaga anak-anak. Kalau itu barulah Islam tu rahmah. Jauh lagi kan nak wujudkan syariah tu rahmah, kita mungkin nampak yang hudud tu jadi syariah. Dalam munakahat pun ada banyak isu rahmah ya. Dan lagi perceraian daripada dependensi. Isteri terpaksa jadi ibu tunggal, dia terpaksa jadi rijal. Nampak tak? Dia terpaksa jadi rijal padahal dia sepatutnya boleh fokus kepada anak-anak. Dia terpaksa bekerja dan sebagainya. Nampak tak? Masanya sangat-sangat besar. Kalau suami tidak menjadi kawamun, dia cerai pun masih lagi nampak begitu tidak kawamun dia bercerai itu. Jadi masalah yang besar adalah pada isteri sebenarnya. Saya memang kita sepatut bersimpati, belas kasihan pada isteri dan anak-anak perempuan sebab mereka bila ada masalah, dia punya bebanan psikologinya lebih besar berbanding kalau lelaki bila ada masalah. Tapi sebenarnya soalan tadi tentang ni kan, tentang bila katanya kalau perempuan tu banyak masuk universiti memang dia layak, tapi dalam masa sama kita kritik dari sudut pendidikan di tempat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Cuma saya nak selit sikit sebab saya dah background fiqh, background psikologi, saya nak yakinkan anda semua syariah tu rahmah.
Perempuan ya, sebab banyak wanita dan juga student universiti dah ada yang murtad, dah ada yang atheist, ada yang masuk Kristian sebab dia nampak syariah tu zalim disebabkan apa yang ditunjukkan depan mata dia oleh ayah dia, bapa saudara dia, abang dia, ustaz yang mengajar dia. Ini tidak adil, tapi salah lelaki jugalah sebenarnya. Tidak adil lah dia kata syariah tu zalim, tapi punca dia ialah lelaki. Nampak tak? Lelaki buat sikit je kan, yang image buruknya syariah. Nampak tak? Sikit je dia buat sebenarnya. Tentang pasal talak ke, poligami ke, faraid ke dan sebagainya, yang dia rasa sikit, alah bukan apa benda pun. Tapi yang menjadi image buruknya ialah syariah. Besar benda tu. Wallahu a'lam. Okey, bila Dr. Alizi sebut pasal perempuan ni ada yang rasa syariah tu menghukum ataupun tidak adil kepada mereka tu, ada pula segolongan yang feminisme ni yang kata wanita ni patut ada hak yang sama dengan lelaki. So adalah yang memperjuangkan kesaksamaan gender. Macam mana benda tu boleh berlaku? Macam mana nak sedarkan benda tu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya suka nak berkongsi juga dengan apa yang Dr. Alizi sebut. Memang syariah ni, sebab itu kita dalam program-program ini kita mempromosikan sebenarnya pelaksanaan syariah, ya. Di satu conference ya dulu, pengerusi kami Dr. Sakinah, Dr. Har dulu ya, sekarang ni Dr. Najibah Muhammad Zain, dan dia menghadiri ni, dia berkongsi di dalam mesyuarat kami satu conference antarabangsa dan dihadiri juga oleh beberapa NGO Islam di Malaysia, dan conference ni di Malaysia. Dan pada masa itu ada satu NGO yang menggelarkan diri mereka Islam mengatakan bahawa di Malaysia ni masih banyak lagi hak-hak wanita yang tidak terlunas, yang masih tertindas, ya. Kita fahamlah sebenarnya apa yang pelaksanaan tadi yang tidak dapat apa yang Dr. Alizi sebut. Kemudian tu ada seorang peserta dari negara China, dia angkat tangan, dia bangun. Dia kata, saya bukan Islam. Dalam conference ni dia jemput semua wanita ya satu dunia, dan dia kata saya dah baca terjemahan Quran. Saya kagum. Dia kata, dalam agama kami, buku-buku yang kami ada tak cerita pasal wanita, hak-hak dia, macam mana suami kena layan, bagaimana banyak lagi lah ya, jadi ibu sebagai anak apa semua, tak ada dia kata. Tetapi dia kata dia kagum sangat. So betul, memang kita kena yakin bila Allah menciptakan kita, di dalam Quran itu ada segala penyelesaiannya. Memang ada, ya, sudah ada. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita dengar, kalau sekarang ni asyik cakap pasal gender, tahu tak kita gender tu apa sebenarnya? Gender. Tadi kalau Prof cakap tadi, dia kata dulu seks, female, male ya. Bila gender ni dia bercakap pasal jantina juga, lelaki dan perempuan. Tetapi dia bukan terhad kepada biologinya ya. Peranan dia dalam masyarakat ya lebih luas lagi. Jadi apa yang mereka nak? Apa yang nak diperjuangkan tu? Nak hak sama taraf contohnya. Dia nak hak dalam kesihatan reproduksi, dalam politik, dalam ekonomi ya. Dan sungguh mencemaskan bila mereka mengatakan mereka nak hak untuk mengandung tanpa nikah. Macam mana tu? Dan hak untuk menggugurkan kandungan. Takut tak kita? Ya? Kalau pemikiran yang macam ni yang sampai kepada generasi anak-anak kita, kalau tadi kita dengar Gen Y, sekarang ni dah Gen Z, Gen Alpha, ya. Kita memang kena ada lah ya doktor satu kursus yang menceritakan tentang ciri-ciri, sebab sekarang ni kita dah ada banyak masalah anak-anak yang berada di tadika, sekarang pun dah ada banyak masalah generasi Alpha, ya. Z yang usia 6 hingga 19 tahun lah, tu Gen Z. Yang Alpha ni yang bawah, yang 5 tahun ke bawah ni. Jadi kita lihat ya,
bila perjuangan ini tidak berasaskan kepada Islam, ini akan berlaku dan dia akan sampai juga ke negara kita. Macam mana LGBT menuntut hak dia semua ya. Jadi di dalam Islam sebenarnya sudah dinyatakan hak-hak tersebut, sehinggalah tadi bila Dr. Alizi sebut untuk belajar, contohnya Islam daripada awal dulu telah memartabatkan sehingga Aisyah tu boleh mengajar kepada orang lelaki. Tak ada masalah sebenarnya. Kita tak ada benda nak fight sebenarnya. Tak ada. Cuma kena memperbaiki sistem pelaksanaan syariah dan beri kefahaman. Kita kena fahamkan masyarakat ni. Kita lah kena faham dulu. Jadi untuk itu, apa yang berlaku ya, memang kalau doktor tanya contoh-contoh, memang sedih lah sebenarnya kes-kes yang datang kepada kita ni. Kita bantu, sebenarnya kita tak menyelesaikan ini, kita bantu salurkan mereka pula ke klinik bantuan guaman UIA, sehingga bila bercerai tu isteri tu tidak ada dah rumah tempat berlindung, anak-anak pun tak dapat nafkah. Ada ya, sehingga lelaki pelindung wanita ini tadi ya. Jadi bagi kita ini satu perkara yang sangat menyedihkan. Dan kalau kita lihat ya, gender tadi saya sebut pasal memberi anak-anak tanggungjawab peranan tugas. Apa yang kita boleh lakukan? Kita daripada kecil anak-anak kita sudah menanamkan sifat gender tu apa patut mereka lakukan sebagai inilah lelaki dan perempuan. Tidak ada keistimewaan anak lelaki sehingga mereka tak payah buat kerja apa-apa, ya. Dan hak untuk pergi belajar. Tetapi sekarang ini masalah kita bukan anak-anak lelaki kita tak pandai. Saya setuju Dr. Alizi sebut tadi sebab ia berkait dengan sistem pendidikan kita sebenarnya. Ya, sistem pendidikan. Jadi hari ini kita ada ramai wanita berkerjaya. Dan saya juga risau sebab bila saya menguruskan penyerahan anak-anak angkat ya di Raudatus Sakinah, satu hari saya pergi ke Pesuruhjaya Sumpah, kakak tu kata, "Yus, akak susah hati," dia kata. "Kenapa kak? Yang datang-datang ni nak sign ni, borang nak sahkan ni anak bercerai semua ni, anak kecil-kecil. Seorang pegang sini baju mak, seorang pegang sini. Kata, kenapa nak bercerai ni?" Dia kata, "Dulu apa saya? Saya ada kerjaya saya ada gaji, saya boleh hidup, saya boleh sara." Ya, jawapannya semua jawab macam tu Yus, sebab mereka ada duit ni. Mereka tak fikir ke anak tu perlukan ayah. Ya, tahap kesabaran sudah hilang. Ini golongan-golongan feminis ni, mereka memperjuangkan ni juga. Boleh hidup tanpa bersuami. Perkahwinan tidak perlu ikatan perkahwinan kerana ia akan menyusahkan. Jadi kita buat mutual. Mutual tu maksudnya kau dan aku boleh hidup serumah. Kat barat biasa ya, hidup serumah, kita tak perlu kontrak perkahwinan tu dan kita boleh ada anak. Ini yang berlaku. Dan sedikit sebanyak ia telah merebak ya. Dan bila ini berlaku ya, generasi Y ni kalau kita tahu mereka banyak terdedah kepada informasi, maklumat. Banyak sebab boleh Google, boleh ni. Jadi dia banyak baca je, baca, tapi dia tidak berguru sebenarnya. Tak ada guru. Sebab tu kadang-kadang dia kata apa? Tak payah pergi kelas. Dia boleh search kat Google. Percaya ni, check dengan anak-anak kita. Dia tak payah pergi kelas, jangan pergi jauh. Kita pergi dekat-dekat sini je. Ada kawan saya pensyarah kata, tak datang kelas dah anak murid dia. Sebab dia kata, boleh Google je dekat internet. Ya, inilah dia yang kita bimbangkan. Dan saya nak sentuh sedikit ya. Wanita, sebab ni sebenarnya soalannya ada lagi tetapi kita terpaksa memotong pendek. Pernah dengar tak yang dikatakan wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk lelaki? Kan? Ada ya. Jadi ada ulama yang mengatakan ada yang mentafsirkannya secara harfiah, secara lisan ya, dan ada juga sebagai metafora. Metafora ni bermaksud simbolik, perumpamaan lah metafora. Dalam Quran pun banyak metafora kan, simbolik. Jadi dia kata kalau tulang rusuk tu benda yang keras, bengkok, kalau nak luruskan macam mana?
Kalau kita buat dengan kasar, krak, patah. Kalau kita berlembut sangat, dia akan terus saja kan lagi bengkok. Jadi sebenarnya kena banyak hikmah, kebijaksanaan dalam mendidik wanita. Lelaki pelindung wanita ni kena banyak hikmahnya. Dan saya rasa banyak hikmah tu telah disebutkan oleh Dr. Alizi tadi. Tetapi bila kita balik daripada program ini ya, tak kiralah usia kita berapa, tak kira. Lelaki pelindung wanita ni kita cuba praktikkan. Apa yang kita dapat tu kita bermula. Mungkin ada isteri kata, tak pernah pula loving macam ni ke, cakap tak apa, kita try. Biarlah anak kita ke cucu kita, anak kita yang dah berkahwin ke tengok, nanti dia akan jadi bapa dan dia jadi bapa dan suami juga. Kita bagikan contoh tu. Jadi tujuan kita pada hari ini kita nak buat satu perubahan, ya. Satu perubahan. Hikmah tu ilmu saja tak cukup, ya. Sebab itu Luqmanul Hakim bukan sekadar berilmu tetapi dikurniakan hikmah. Tapi hikmah tu kita kena cubalah buat, kita kena laksanakan, kita kena praktikkan. Jadi balik daripada seminar hari ini kita akan mulakan satu perubahan supaya walaupun lelaki kat sini tak ramai hari ini dan mana-mana yang datang ni boleh kongsi ya, tapi jangan cakap suami buat gini. Orang lelaki tak suka kan Dr. Alizi kan? Bila pergi je kelas mengaji balik nak mengajar suami. Betul tak? Mereka tak suka ya. Kita secara spontan dia bercerita dan jangan bandingkan suami dia tu, suami ni pun tak suka juga ya. InsyaAllah. Jadi saya yakin, saya percaya. Contohnya kami di Raudatul Sakinah ya. Kita bukan sekadar anak-anak sahaja. Kita juga kena memperbaiki sistem kekeluargaan itu. Bila ada seorang anak yang berzina, yang tersasar, there must be something wrong. Ada sesuatu yang tidak kena di dalam rumah ini. Cara tarbiyah pendidikannya. Jadi kita kena memperbaiki dari dalam keluarga itu sendiri. Dah bercerai, lelaki tu tak nak beri nafkah. Dia biar je. Sebab dia tahu isteri dia kerja dan anak-anak dia duduk dengan isteri. Dan saya sedih bila mak ayah pun tahu benda tu berlaku dan mak ayah pun biar je. Jadi pada saya, macam mana nak dapat anak soleh? Macam mana generasi kita nak betul kalau duit yang kita beri anak kita makan bersalah? So, tolong jelaskan kalau saya salah. Sebab wajib nafkah ialah ayah. Dah cerai pun ayah juga yang kena beri nafkah. Tapi sekarang wanita bekerja dan wanita boleh cakap macam tu. Tak apa, saya dah cerai, saya boleh beri makan anak saya. Dan pada saya itu adalah salah. Tolong betulkan. Terima kasih. Boleh tahu dari mana? Saya dari Gombak, anak-anak saya sekolah Alamin. So, Ikram. Alright. Okey, saya akan fokus kepada soal. Kami akan berkongsi menjawab soalan ini dari segi hukumnya. Dr. Alizi akan jawabkan. Yang menjadi concern kepada Ibu Yus dalam kerja membimbing remaja-remaja dan menguruskan permasalahan rumah tangga ni adalah masa depan anak-anak yang walaupun mereka akan dapat habuan material, mungkin ibu mereka bergaji yang cukup boleh support mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak mendapat sepenuhnya kasih sayang seorang bapa dan contoh teladan dari bapa tadi. Ya, kita tahu sama ada anak perempuan atau lelaki, ya, bapa perlu kehadiran bapa perlu dalam hidup anak ini. Ibu sahaja role modelnya mungkin tidak dapat memenuhi role model ayah tadi, ya. Jadi ini adalah berkait dengan ego sebenarnya, ego. Jadi kita lihat ramai yang ibu temui juga Gen Y, ya, kerana mereka banyak dah buat benda sendiri, belajar kat komputer buat, jadi dia rasa macam dia tak perlu mentor dalam hidup dan dia boleh buat semua sendiri, ya. Dan tahap kesabaran juga semakin kurang sebab hidup dalam dunia yang pantas. Komputer, internet, nak hantar mesej sekejap, nak hantar WhatsApp, nak hantar, kalau dulu tak ada WhatsApp, ada dah mesej. Kalau zaman ibu dulu belajar, duduk luar negara, kena tulis surat ke hadapan ibunda apa semua. Tak
ada dah, semua tu dah tak ada. Dan dia menjadikan anak-anak kita semakin hidup dalam dunia yang pantas yang hilang kesabaran. Ya. Jadi concern ibu adalah perkembangan masa hadapan dan takut. Satu lagi masalah, anak melahirkan anak luar nikah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Betul seperti yang cakap tadi, nafkah memang suamilah wajib. Tak ada akad nikah lagi, dia dah wajib dah bagi sebenarnya. Sepatutnya lah kalau ada yang muda, tak tahu ada yang muda atau ada anak nak kahwin, kalau boleh bukan yang betul, ayah sendiri kalau anaknya lelaki kahwin, cek bulan pertama tu dah bayar belum? Bulan pertama tu dah bayar belum nakah zahir dekat menantu aku ini? Tanya kalau boleh. Dah set ke belum berapa ringgit nak bayar setiap bulan sampai sama ada kematian nauzubillah atau perceraian nauzubillah. Kewajipan dia. Ini kawamun datuk ni, ayah mertua ni, ayah dan ayah mertua ni kena cek. Ramai tak cek benda ni. Benda-benda misalnya dah bayar zakat pendapatan belum bila anak baru kerja kan. Kadang kita sebagai ayah pun tak cek, tak kawamun dalam bab ni. Ini dalam bab dah kahwin ni. Mereka, kami lelaki sepatutnya dah bayar nafkah zahir dari bulan pertama lagi. Kalau tidak dikira hutang. Dikira hutang. Walaupun dah bercerai, dikira hutang. Itu hukum wajib tu kena clear. Sama kalau isteri bekerja, dia nak cover bab apa, lampin ke apa ke, itu sunat saja, sedekah saja. Suami tetap kena bagi. Dia nak pulangkan balik, itu terserah pada isteri. Dia tak nak bagi, hak dia. Itu kena tahu. Itu nak kata berat tanggungjawab lelaki ni. Tetapi itu bila kita buat secara ideal sebelum berlaku perceraian. Macam saya sebut tadi lah. Sekarang ni dah bercerai. Bila bercerai biasanya tanggungjawabnya untuk melindungi wanita tu biasanya ialah Baitul Mal sebenarnya atau Khalifah Islam sebenarnya. Yang sepatutnya memastikan lelaki itu yang bercerai itu, bekas suami itu untuk membayar nafkah kepada anak-anak yang dia telah ceraikan, isteri maknya telah diceraikan. Dengan cara potong gaji ke apa ke, itu pelaksanaan yang rasa kami mungkin tak ada kuasa. Kami NGO ni tolong dapat di peringkat family. Kecuali dia kumpulan pendesak lah. Kumpulan pendesak kita boleh lah. Dan memang banyak pun, saya pun baru bagi talk tentang kekerasan rumah tangga di sudut psikologi. Nak memerkasakan wanita. Sekarang ni kalau berlaku perceraian, wanita kena diperkasakan, tahu hak dia. Antara hak yang dia tak tahu ialah macam tadi kan, dia kata kita sangka nafkah yang kita beri pada anak tu haram sebab sepatutnya pada isteri. Yang setakat yang saya belajar lah sebenarnya tidak. Sebenarnya itu adalah mendapat pahala yang sangat besar sebab ia susah tapi dia buat juga. Bapa saudara tak cover abang tak cover, adik lelaki, kalau anak kecil-kecil tak ada lelaki kan, adik lelaki tak cover, mereka yang berdosa. Bukannya isteri atau ibu yang memberi nafkah pada anak-anak tu yang berdosa. Tidak Malah mungkin jiran-jiran yang tak tahu pun boleh berdosa sebenarnya. Sebab kalau memang berlaku dia tak cukup, bawah fakir miskin Tapi kalau dia kaya tu alhamdulillah lah, maknanya tapi tak berdosa. Tak berlaku nafkah haram. Nafkah haram tu sebenarnya lah makan riba, makan hasil menzalimi orang lain. Macam tu lah, macam suami yang menzalimi isteri, anak-anak tu. So jangan bimbang saya tak timbul isu setakat ilmu saya bachelor degree fiqh ni, tak timbul isu bahawa anak-anak tu makan harta haram. Disebabkan isteri yang atau ibu yang mengeluarkan duit nafkah. So saya harap itu menenangkan perasaan ataupun rasa serba salah ataupun tidak pasti yang adakah hasil makan anak kita tu adalah hasil duit haram atau tidak. Itu tak berlaku insya-Allah wallahu alam. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada ahli panel. Ini saya hanya nak melihat minta pandangan daripada ahli panel daripada awal lagi, daripada penceramah yang pertama sehingga kupasan daripada ahli panel banyak kita lihat bagaimana kaum wanita lebih mendominasi kaum lelaki di negara ini. Maksudnya kata doktor tadi, hak untuk belajar wanita. So wanita diberi peluang. Dan sistem pendidikan negara kita yang menyebabkan wanita lebih maju ke hadapan daripada lelaki. Di situ kita telah lihat
bagaimana berlaku satu perkara. Yang pertama, wanita tidak memerlukan kepada lelaki. Contoh yang dikatakan oleh penceramah yang pertama tadi, apabila wanita telah mencapai suatu tahap kehidupan yang tinggi, dia boleh hidup tanpa lelaki. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga keluarga-keluarga kita di mana dalam rumah tangga gaji isteri melebihi suami, di mana isteri telah memainkan peranan yang lebih daripada suami, dan di sini mungkin ada berlaku ego isteri yang lebih dan ego suami yang tercabar, menyebabkan lelaki tidak dapat menjalankan peranan dia sebagai pemimpin di dalam keluarga tersebut. Okey. Dan di sini juga saya ingin bertanya satu lagi soalan. Bagaimana cara untuk kita menghadapi era globalisasi, maknanya menghadapi kemajuan-kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan pemikiran kepada golongan wanita yang maksud saya yang memperjuangkan hak persamaan ataupun memperjuangkan gender tadi itu. Itu maksudnya dia cuba menidakkan kepemimpinan kaum lelaki. Contohnya dia mungkin akan mengatakan bahawasanya apa saja yang ada dalam Islam ini dicipta ataupun dibuat oleh kaum lelaki, ulama-ulama zaman dahulu yang mementingkan ataupun yang memihak kepada lelaki. Jadi sekian, terima kasih. So kita minta Ibu Yus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Saya menjurus kepada yang persoalan nombor 3 tadi dulu ya. Okey. Kita dalam era globalisasi ni, kita tak ada cara untuk menyekat sebenarnya, ya. Menyekat daripada informasi tiba, susah sebenarnya. Kerana dia berada di alam maya. Yang saya nak tekankan di sini daripada awal tadi adalah pendidikan yang bermula di rumah tadi. Itu yang saya sebut tadi ya. Keluar pergi belajar, pergi sekolah. Sama ada sekolah ataupun sekolah agama, apapun pendidikan kena bermula di rumah, ya. Sebab tu yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu kena berilmu. So ibu ni akan mendidik anak ni. Dan bila mendapat orang kata macam satu tamparan lah atau benda baru, budak-budak kan mudah terpengaruh, anak-anak kita. Bukan sekarang ni bukan kira remaja sajalah. Zaman sekolah rendah pun mula dah macam-macam dia dapat ya, pergi sekolah apa semua. Dan kerana hubungan yang baik dengan anak kita tadi, anak kita akan bercerita, percayalah ya. Kecuali kita tak ada hubungan yang baik. Contohlah saya cerita ya. Kalau kita ambil daripada Quran, kisah Nabi Yaakob, anak dia Nabi Yusuf, ya, bercerita tentang mimpi dia. Bagaimana pendidikan kita tu mantapnya anak boleh cerita kepada kita. Ini yang kita nak. Kalau kita harapkan ada satu ejen atau cara untuk menyekat ni semua ni, sebenarnya susah. Kita tak ada sebenarnya. Ya, sukar. So anak kita pergi sekolah, dia akan terdedah dengan kawan-kawan dia. Tetapi keakraban kita, anak-anak kita akan rujuk balik, dia akan refer balik kepada kita. Apa-apa saja yang dia dapat ya, di sekolah, di mana, dia akan tanya. Boleh, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah buat. Anak-anak kita memang dia akan datang tanya. Betul ke macam ni? Yes, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Bagaimana dia
ditinggalkan dan ayah dia hanya datang beberapa kali saja menjenguk dia, ya. Menjenguk dia kan, dia ditinggalkan dengan ibu dia Hajar sehingga ibu dia pun meninggal. Tetapi bagaimana ya keakraban mereka itu menjadikan dia anak yang dia boleh dengar cakap ayah dia. Sebab ayah tu role model. Jadi ini sebenarnya kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita sebab kita tak ada role model tu. Role model ini tadi saya nak sebut, saya terlupa ya. Satu soalan yang famous yang saya suka tanya dekat mak-mak, dekat ayah. Kalau anak perempuan balik, dia beritahu kita ada seorang budak lelaki kat sekolah senior dah minat dengan dia. Dia minat sangat ni. Mak, ayah. Apa biasa-biasa mak ayah akan cakap? Yelah, kadang-kadang ada mak ayah kata, sudah, jangan ni. Contohnya lah, cepat tepis kan. Ada juga yang saya tanya, okey, yang angkat tangan dia kata, pertama saya akan minta anak saya jangan berkawan, jangan bercinta, kawan aja. Ada lagi jawapan, tak payah berkawan, jadikan abang angkat saja. Yang ketiga, jawapan ni, ini dalam ceramah ya, ajak dia datang rumah, biar ayah kau kenal dengan dia dulu, tengok macam mana. Ya, biarkan anak kita sepatutnya dia akrab, dia boleh. Tapi jawapan-jawapan tadi salah ya, tak boleh, sebenarnya haram. Dan kita lihatlah sebab itulah berlaku kerana mak pun bagi jawapan yang tak sepatutnya. Tapi apa yang kita nak ialah kalau anak kita dapat surat cinta kat sekolah, ada orang minat kat dia, dia boleh balik cerita dengan kita. Itu yang kita nak. Jadi saya percaya yang itu saja caranya untuk supaya anak-anak kita tidak terpengaruh dengan segala budaya-budaya yang baru di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sebenarnya soalan tadi saja. Ada macam pendidikan tadi, saya kata kita serah pada jawatan pendidikan lah ya. Ataupun siapa yang cikgu tu ambil kira kelainan cara anak lelaki belajar, mana kita tak boleh buat di peringkat sistem, buat di peringkat sekolah atau PIBG pun ya. Tapi kalau perasan, walaupun lelaki tak ramai masuk universiti, mereka masih dapat kerja yang baik dan kadang-kadang gajinya lebih daripada wanita kadang-kadang tu. Itu yang feminis tak suka tu. Memang saya pun tak setuju kalau lelaki dan wanita jawatan sama, gaji berbeza. Itu tidak adil kalau ikut dari Islam pun. Tapi saya nak point out, lelaki pun kalau dia pendidikan dia rendah, dia masih boleh survive. Itu kawamun lelaki tu. Sebab apa tadi ingat tak, irtijal tadi, dia boleh berdiri atas kaki sendiri. Dia boleh buat dengan cara mana dia boleh bekerja. Sebab itu lelaki masih kena melindungi wanita juga. Masih boleh melindungi wanita juga ya. Dari sudut gaji wanita lebih tinggi daripada suami, saya tak rasa ini masalah lah. Khadijah adalah contoh role model ya. Tak ada ego dia lebih tinggi gaji daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Sebab anda boleh bahagi cara pengurusan keuangan. Contohnya perbelanjaan besar-besar seperti rumah dan kereta boleh serah pada suami. Walaupun mungkin ada duit isteri juga dalam tu. Yang isteri pandai, perbelanjaan yang isteri boleh pandai apa dari segi jumlah dia, harganya misalnya apa ya, misalnya tadilah macam nursery ke makan ke, boleh serah pada isteri untuk belanja. Dan di antara keduanya decide secara bersama. So ada juga setengah isteri kata pilih je lah kita apa-apa kan, yang penting ni kan, especially kalau kita nak pilih satu kereta saja, bukan dua kan, satu je. Biar boleh suami decide. Yang penting ada syura. Dan ayat syura dalam Quran tu salah satunya ialah merujuk kepada syura dalam keluarga sebenarnya. Syura dalam keluarga. So yang paling penting ada kerjasama di antara lelaki dan wanita ya, suami dan isteri. Wanita nak independent ya, feminism. Saya percaya feminism wujud di barat sebab otoriti gereja dia telah tidak bersikap realistik dalam melaksanakan agama dia. Very literal, very jumud, dan dia memarahi orang yang tak setuju dengan dia. Kalau saintis tu pernah dibakar ya, pernah dibakar hidup-hidup dan di-execute. Yang saya risau ialah selepas zaman penjajahan, apabila agama telah disudutkan, disekularkan, maknanya pegangan Islam pun tersudut, tak dikaitkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu yang lain, ilmu sains, maka cara produk sekolah agama, produk pengajian Islam dia tak syumul.
Dan produk yang sains ni pula tak syumul juga. Dia tak ambil kira aspek sains. Dia nampak apa yang tulis sains kata itu betul. Tengok Islam tak dapat bagi penyelesaian lah, ikut sains je lah. Nampak tak? Yang agama pula, Islam penyelesaian segala masalah, ikut aja apa yang ulama dulu buat. Padahal ulama dulu dia buat kajian saintifik. Kalau saya kata Imam Syafi'i dia nak decide waktu minimum dan maksimum haid. Dalil tak ada dalil dhaif. Imam Syafi'i tak suka guna hadis dhaif. So dia collect data di kalangan wanita-wanita yang paling minimum berapa, maksimum berapa. So dia buat hukum minimum 1 hari 1 malam haid dan maksimum 15 hari 5 malam. Nampak tak Imam Syafi'i pun buat kajian saintifik, survey. Jadi kita ni tak adalah, ikut je apa dalam buku tu. Nampak tak? Nampaklah Islam tu, syariah tu tak relevan. Bila Islam atau syariah tak dapat relevan, maka ia membuka pintu kepada feminisme barat untuk mekar. Dan bila ada ramai dekat kita yang jahil, dia nampak ayah dia dakwa Islam cini. Tahu abang dia dakwa Islam cini, tapi perangnya tak apa-apa. Dia justifikasi dengan Islam. Ustaz kata cini, itu yang dia akan pergi kepada feminisme. Maknanya dia bukanlah 100% salah ya. Kita juga ada 50% salah cara kita mempersembahkan syariah, mempersembahkan Islam. Kita mengulangi apa yang Kristian buat sampai dah aku tak nak ikut agama. Aku ikut sains 100%. Padahal syariah tak macam tu. Syariah yang zaman Nabi tak macam tu, zaman ulama silam tak macam tu. Sepatutnya ilmu Islam tu dynamic. Yang tak boleh berubah tu sikit je sebenarnya. Macam hukum wuduk tak boleh berubah, talak tak boleh berubah. Tapi cara pelaksanaan prosedur talak tu boleh berubah. Sama juga cara pelaksanaan prosedur hudud tu boleh berubah ya. Yang itu yang kita gagal tunjukkan pada wanita-wanita ini sehingga dia tak nampak alternatif melainkan tafsiran yang jumud ataupun feminisme yang membela wanita. Itu tugas pendakwah sekarang ni, dan kami pun memang program-program syariah wanita dan syariah ni sebenarnya nak menguraikan salah faham tu supaya anda boleh menyelamatkan anak-anak wanita, perempuan anda. Sebenarnya Islam itu membela wanita. So point dia ialah bila syariah tu kena dimurnikan kehitaman itu oleh pihak oleh sama ada golongan agama sendiri atau golongan barat, dan dalam masa yang sama kita kena berani bersifat saintifik dalam mendapatkan data baru untuk mendapatkan cara penyelesaian yang lebih baru. Saya yakin UAE pun banyak buat, NGO Islam pun banyak buat, mungkin tak mengakar lagi untuk memberi image Islam atau syariah sebagai solusi kepada ummah. Wallahu a'lam. InsyaAllah sebab kita kesuntukan masa sikit, kita nak habis sebelum Zuhur untuk memberi laluan pada Zuhur. So kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh kita hubungi Dr. Alizi dengan Ibu Yus kemudian pun boleh dapatkan kontak nama, ataupun boleh hubungi pihak Ikram, Sekretariat Ikram Gombak juga. Okey, insyaAllah untuk penutup ni kita minta Ibu Yus boleh bagi kesimpulan sikit minit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya lebih kepada ingin mencadangkan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu kena memperkasakan diri, dan saya lihat di Malaysia ni kita kekurangan sebenarnya pusat sokongan ibu-ibu. Contohnya kalau kita faham fungsi masjid ini, ia adalah tempat untuk bermusyawarah, bertemu, dan ialah kita mencari penyelesaian ya. Jadi kita banyak ada kelas-kelas, dan kadang-kadang antara kita ni ada masalah anak, masalah dengan suami ya, dan tidak ada tempat untuk berbincang. Kalau kita risau kalau dengan jiran nanti orang ni buat mulut kan. Tetapi sepatutnya kita boleh ya sesama ibu berbincang. Di setiap surau dan masjid-masjid kita menubuhkan satu pusat sokongan, namakanlah dengan nama yang best ya, di mana ibu-ibu boleh datang di sini dan kita didik diri kita supaya menjaga kerahsiaan, dan kita boleh berkongsi masalah rumah tangga dan masalah anak-anak supaya kita dapat mencari penyelesaian. Begitu juga kepada kaum lelaki kan, mungkin boleh ada kelab lelaki pelindung wanita ke, wallahu alam, sebab di masjid-masjid pun kadang-kadang dah kekurangan golongan tenaga yang muda kan. Jadi itu sebenarnya lebih kepada saranan, dan ibu-ibu kita
tadi seperti ada yang tanya pasal perceraian semua tu, apa pun kita stres ni akan ada dalam hidup. Tapi kita tetap kena bangun. Dan saya nak ibu-ibu semua tolong kita pertingkatkan ilmu kita dan penghayatan amal-amal Islami itu di dalam keluarga kita, insya-Allah. Dr. Ali sini, insya-Allah. Okay, kalau nak cadang banyak ya, tapi saya nak memperkasakan suami, bapa dan juga isteri ibu. Saya nak cadangkan kalau ada rasa susah, cuba baca kisah-kisah Nabi. Saya Kak Yu dah bagi banyak contoh ni kan. Tapi kita baca dengan kehebat. Kehebat apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Jangan baca macam fairy tale tu, dia tak jadi pengajaran. Contohnya kan, katalah lelaki rasa susahnya isteri aku kan. Isteri Nabi Lut lagi susah. Isteri Nabi Lut Nuh lagi susah. Cuma macam saya katalah, janganlah fikir aras rendah. Kalau contoh aku nak lari naik kapal macam Nabi Nuh, janganlah macam tu. Itu tak betul tu. Ramai yang tradisional tu kadang dia tak pandai nak berfikir atas sikit untuk menyelesaikan masalah. Kalau isteri rasa susah, Asiyah lagi susah kan misalnya. Menghadapi Fir'aun, suami tak sah haluan. Kalau rasa boleh tapi susah, isteri Musa pun susah juga. Sebab Musa budaya Mesir, isteri dia budaya Madian, lain. Tapi dia boleh bekerjasama, ambil masa. Sebab tu saya rasa sangat seronoknya Nabi ini diutuskan sebagai manusia, bukan malaikat. Dia ada kelemahan supaya ada pengajaran bagi kita. Tapi kelemahan ni kelemahan untuk bagi pengajaran lah ya. Dan isteri Rasulullah lagilah, ada yang Yahudi, ada yang hamba, ada yang kaya, ada yang miskin. Maknanya jangan nampak yang poligami tu. Tengok kalau kes isteri hamba macam ni penyelesaiannya. Isteri yang cantik misalnya, isteri bangsa lain, bangsa Yahudi lain penyelesaian dia. Itu yang nampak tu. Bukan yang nampak yang poligami yang empat tu. Dia kemahiran berfikir aras tinggi. Itu dari sudut isteri ya. Kalau dari sudut dengan keluarga secara umum, juga jangan rasa susah. Saya beri contoh. Nabi Nuh AS cabarannya 960 tahun berdakwah. Tapi dia berjaya dalam melahirkan kelompok terpilih dengan sokongan 3 anak dia. Tak dapat sokongan isteri tak apalah. Dia telah melahirkan Qawamun di kalangan 3 anak dia. Sam, Yafith dan Ham, ya, anak dia. Nabi Ibrahim berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin dengan sokongan isteri-isteri dia, Hajar dan juga Sarah. Jadi walaupun masalah lagi besar di kita, jadi kan long distance relationship dan sebagainya, banyak masalah ya. Dia pun nak jaga Nabi Lut, anak saudara dia, sebagai mentor, bukan senang ya. Kemudian Nabi apa lagi? Contoh Nabi Musa AS berjaya merubah masyarakat dengan sokongan abang dia. Ya tak? Abang juga kena Qawamun ya, pakcik dia, pakcik ada juga tu. Pakcik kepada anak kita, abang dia. Guna semua resources ni. Dan Nabi Isa AS berjaya, ibu tunggal ya, berjaya dalam melahirkan kelompok terpilih dengan sokongan ibunya. So ibu tunggal pun ada contoh di kalangan Maryam, contoh di dalam Al-Quran, Dan Nabi Muhammad package unggul yang terbaik sebab dia ada macam-macam kes yang boleh kita contohi. Kan? Tapi kalau misalnya nak berbahas di psikologi, insya-Allah saya boleh ataupun anda sendiri baca dalam menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, buat tazkirah di kalangan anak pun boleh juga ya, boleh juga. Jangan terlalu literal dalam mentafsirkan apa kisah-kisah Nabi. Saya doakan anda semua berjaya menjadi lelaki yang Qawamun, berjaya melahirkan lelaki yang Qawamun, dan rumah tangga anda mendapat insya-Allah ketiga-tiga mawaddah, rahmah dan sakinah insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para panel kita, kesimpulan yang baik daripada kedua-dua panel. InsyaAllah kalau kita cuba usahakan untuk diri kita sekurang-kurangnya kan pada hari ini, kalau kita tak nampak kesannya hari ini, kita doalah akan kesannya akan berlaku juga satu hari nanti insyaAllah. So bagi pihak majlis, kami ucapkan terima kasih kepada para panel dan mohon maaf jika ada salah silap. So insyaAllah saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis.